Okay, untuk subtopik yang kedua ini iaitu fotoelektrik, kesan fotoelektrik dan idea tentang foton. Jadi dalam kita cuba mencari persoalan di mana kat mananya konsep foton tu yang dikaitkan dengan fotoelektrik effect tu. So bagaimana apa tu asal usul foton ni dikaitkan dengan fotoelektrik effect, sebab kalau di sekolah akademi kan bila kita cakap pasal foton je mesti kita katakan fotoelektrik effect tu menunjukkan bahawa cahaya itu ialah foton. So macam mana yang dia katakan tu hasil daripada fotoelektrik effect ni, kesan fotoelektrik effect ni memberi idea tentang konsep foton iaitu pengkuantuman cahaya. Jadi kita imbas kembali susunan eksperimen dalam fotoelektrik effect, kesan fotoelektrik, di mana kita ada cahaya datang, lepas tu kena kepada plug ni, dan plug ni pun mengeluarkan elektron, dan elektron tu akan melekat kepada akan tertarik kepada plug yang satu lagi sebelah sini. Okey, lepas tu ada kita katakan bekalan kuasa boleh laras, di mana dia akan mengenakan keupayaan negatif di sini supaya menghentikan elektron, sebab elektron kan bercas negatif kat sini. Kalau cas negatif kita boleh tadi elektron tadi tu kan bertenaga tinggi dengan kinetic energy yang tertentu. Dia kalau tak ada electrical charge elektrik di sini, dia memang akan terus masuk, kemudian ada pengaliran arus. Tapi bila kita stop dengan voltan yang cukup untuk menghentikan elektron daripada sampai, okey, jadi tak ada arus yang mengalir. Jadi di sini kita ada konsep stopping potential atau keupayaan penghenti, di mana keupayaan penghenti ni ialah keupayaan voltan yang dikenakan pada plug negatif tu supaya paling minimum lah. So dia ialah voltan pada video yang lepas mungkin saya kena betulkan, di mana keupayaan penghenti ni ialah keupayaan paling rendah, minimum yang diperlukan untuk menghentikan semua sekali elektron yang semua sekali elektron lah, maknanya termasuk elektron yang paling tinggi tenaganya. Sebab elektron ni bila keluar daripada negatif plate tu, daripada plate kathod tu, tak semua mempunyai tenaga kinetik yang sama. Dia ada yang laju keluar, ada yang laju gila, ada yang laju perlahan. Jadi kelajuan tu menentukan tenaga kinetiknya. Yang paling laju tu mestilah yang bertenaga tinggi, dan untuk menghentikan yang paling tinggi tu mestilah kita perlukan ada minimum keupayaan penghenti yang paling minimum sekurang-kurangnya untuk menghentikan elektron yang tenaganya paling tinggi tu tadi. Okay, so kalau kita bagi tenaga keupayaan penghenti lagi tinggi pun masih lagi memang akan berhenti juga elektron tu kan. Okay, so nilai minimum yang diperlukan untuk memberhentikan semua elektron termasuk yang bertenaga tinggi tu. Okey, kemudian tenaga kinetik maksimum tu bersamaan dengan EV0. Okey, yang bertenaga maksimum lah, yang paling kalau yang tenaga rendah tu mestilah kurang daripada nilai ni kan. Okey, jadi V0 ialah nilai minimum yang diperlukan untuk menghentikan pengaliran elektron, di mana dia menghentikan elektron daripada sampai kepada plate ni. Dan kenapa kita nak pergi ukur pula V0 ni? Kan? Apa pentingnya kita nak ukur stopping potential ni, keupayaan penghentinya? Sebabnya dalam eksperimen ni kita tak boleh nak ukur kelajuan elektron. Kan? Elektron tu dia punya pergerakan dia laju sangat. Okay, kita tak boleh nak ukur kelajuan dia, tapi kita boleh ukur keupayaan penghenti. Keupayaan penghenti ni kita boleh ukur guna voltmeter. Tapi kelajuan elektron tu sebab dia laju sangat, dia laju kecil tak nampak kan. Jadi kita perlukan bantuan daripada ilmu elektrik untuk menilai dan mengira nilai nilai tenaga kinetik halaju elektron. Okey, so untuk mengukur tenaga kinetik elektron tu, kita kena ukur kita kena kira dia punya laju kan, atau ukur, tapi kita tak boleh nak ukur kan. Bila kita tak boleh ukur, kita perlukan bantuan daripada ilmu elektrik untuk kita hentikan dia, sebab dia dah dapati bahawa tenaga kinetik elektron tu dia boleh bertukar kepada tenaga keupayaan sepenuhnya, dan tenaga keupayaan tu ialah tenaga keupayaan elektrik.
tenaga elektrik ialah E sama dengan QV kan. E sama dengan QV. E sama dengan QV generally. So Q ni ialah elektron punya charge dan V tu ialah nilai voltan yang kita kenakan pada plate tu. Jadi dengan mengukur keupayaan berhenti tu secara tidak langsung, kita sebenarnya mengukur halaju elektron tu tadi yang maksimum. Okey, jadi kita tengok kepada apa yang kita akan dapat, di mana kalau kita bagi frekuensi cahaya ni kita ubah kan, katakan dalam eksperimen kita ubah daripada nilai yang rendah kepada nilai yang tinggi, kemudian kita lihat apa yang keluar daripada plate tu. So cahaya yang keluar dari elektron yang keluar akan masuk kepada sini dan menjadi current kan. Jadi dengan mengenakan keupayaan penghenti tu, maknanya kita akan set ini sama dengan kosong, di mana kita boleh tahulah secara direct ni tenaga kinetik elektron tu dengan mengukur EV ni. Jadi dia sama dengan E V0 kat sini. Okey, so didapati untuk atom, contohnya atom potasium ni, atau potasium ni K K ni kalium kan, bukan kalsium. Okey, so orang putih panggil dia potasium. Arti kalium kot. Okey, untuk pada frekuensi yang rendah, daripada satu nilai tu tak ada elektron yang keluar. Okey, dia bagilah cahaya ni kepada plate ni, tak ada elektron yang keluar. Tetapi pada satu nilai yang dia katakan sebagai nilai F0, barulah elektron mula keluar. Macam mana dia tahu elektron mula keluar? Sebab dia nampak dalam eksperimen dia nampak current mula mengalir. Okey, lepas tu kalau dia tinggikan lagi frekuensi, didapati current arus yang mengalir tu lebih banyak. Okey, lebih banyak. Okey, jadi untuk menghentikan current tu, kita letakkan V0. Okey, dia letakkan keupayaan penghenti, dan keupayaan penghenti tu sama dengan nilai tenaga kinetik elektron tu kan. Jadi semakin besar frekuensi, semakin tinggi frekuensi yang dikenakan ataupun cahaya yang frekuensi yang lebih tinggi, lebih banyaklah current yang keluar. Jadi untuk hentikan dia bagi lagi banyaklah V0, lagi tinggilah V0 nya, dan bila V0 yang tinggi menggambarkan bahawa tenaga kinetik dia mesti tinggi juga kan. Okey, jadi macam tu. So kat sini kita dapati bahawa frekuensi cahaya yang dikenakan bersamaan dengan tenaga kinetik semakin tinggi frekuensi yang dikenakan, semakin tinggilah tenaga kinetik yang keluar, tenaga kinetik elektron yang ada. Okey, bertenaga tinggilah. Okey, lepas tu itu untuk potasium. Tapi kalau kita gunakan kat sini ialah copper kan, kita gunakan copper. Copper memerlukan frekuensi yang lebih tinggi untuk dia mula mengeluarkan elektron. Jadi photoelectric effect ni untuk sebarang logam, dia setiap sebarang logam tu mempunyai nilai frekuensi yang minimum yang berbeza-beza. Okey, berbeza-beza. Jadi kita tengok apakah hasil cerapan dalam uji kaji kesan fotoelektrik ni. Pertama ialah dalam eksperimen ni Zarah pula, arus yang mengalir ni kan, arus akan mengalir sekiranya cahaya frekuensi cahaya yang mengenai logam ni, frekuensi dia tu lebih besar daripada satu nilai yang kita panggil dia sebagai frekuensi ambang kan, ataupun threshold frekuensi. Ini frekuensi ambang. Okey, arus akan mengalir. Jadi untuk menghentikan arus tu, kita kenakan keupayaan penghenti. Tapi kalau kita tak kenakan keupayaan penghenti, arus akan mengalir. Okey, itu idea dia. Okey, kemudian cerapan yang kedua, didapati bahawa kecerunan graf bagi potasium, copper, semua metal, logam dalam eksperimen kena guna logam, tak boleh guna gas ataupun plastik ke, tak boleh. Ini ialah eksperimen menggunakan logam. Okey, the slope kecerunan ni sama je, semua kecerunan sama. Kecerunan ni sama, iaitu macam mana kita nak kira kecerunan. Kecerunan ialah nilai Y kan
bagikan dengan nilai titik-titik. Okey. Kita ambil dua titik. Dua titik kat sini. Ini nilai X. Jadi kecerunan dia sama dengan delta Y over delta X. Dan dia ialah sama nilai dia. Dan it was a surprise at that time. Apa yang meranjatkan pada waktu itu ialah nilai dia tu sama dengan nilai yang dicadangkan oleh Planck dalam menjelaskan tentang sinaran jasa hitam. Okey, dia match. Macam mana boleh matchnya? So, kat situ lah baru ada sel-sel otak berhubung. Okey, dalam eksperimen ni secara bebasnya dia tak nak verify pun tentang sinaran jasa hitam yang sebelum tu yang dicadangkan oleh Planck dalam dia punya persamaan dia tu. Dan persamaan Planck tu memang dia mencadangkan satu nilai yang tertentu, which is nilai tu ialah 6.6. Itu. Kemudian pada masa tu tak popular lagi lah Planck constant. Tetapi apabila dalam eksperimen photoelectric effect ni, bila si Einstein ni ukur kecerunan dia ni, kecerunan tu samalah dengan si Planck tu. Jadi apa kaitan je antara situasi kesan photoelektrik ni dengan situasi sinaran jasa hitam? Dan kedua-duanya memang melibatkan cahaya. Dalam kes photoelectric effect ni ialah cahaya yang datang mengeluarkan elektron. Tetapi dalam kes sinaran jasa hitam tu ialah daripada bahan, bukan saja metal, dia ialah solid. Bila solid tu, pepejal tu dipanaskan, keluarkan cahaya. Dan cahaya itu dicadangkan oleh Planck bahawa dia ialah datang daripada sumber-sumber kecil yang diskrit, dan nilai ada kaitan dengan nilai 6.6 ni. Okey, so daripada persamaan ni, daripada result ni juga dia buat persamaan linear, sebab kita memang nampak linear lah kan. Dari persamaan linear, ini ialah paksi Y, yang ini kan paksi X. Jadi kita bolehlah buat Y sama dengan X tambah C, dan Y ni dia memanglah kena ada kinetik kan, kinetik maksimum, ingat kinetik maksimum. Lepas tu oleh sebab dia ialah pintasan dekat sini, so ini pintasannya pintasan negatif kan, so dia akan memintas pada paksi Y kan, sebab sini ialah pintasan pada paksi Y dan dia bernilai negatif kat sini. Jadi dia ialah sebenarnya asalnya tambah negatif psi ke phi, psi ni kan. Jadi dia ialah pintasan negatif ni. Dan F ni ialah paksi Y tadi tu, paksi X kan, ini kan paksi X. Dan H tu ialah dia punya kecerunan. Kecerunan dia ialah semua sama 6.6. Okey, so apabila kita analisiskan persamaan ini ialah kalau pada masa F0, pada masa F0 kat sini. Okey, so kita katakan ini dalam persamaan tu mestilah tenaga kinetik E maksimum. Bagilah kita tenaga kinetik, kita ambil K kan. K maksimum bersamaan dengan H F0. Okey. Tolak ini. Okey. Dan pada masa kat sini, pada ketika ni kita tengoklah K max dia kan kosong. Jadi ini kosong. Kan tiada tenaga pada frekuensi ambang ni, tak ada elektron tu just nak keluar. It's just about to dislodge. Maknanya dia standby nak keluar lah ni pada frekuensi 0, frekuensi F0. Jadi kalau kita susun, kita dapati F0 sama dengan psi ni. Dan jadi kalau itu kita katakan nilai dia tu, dia tak sama HF0 dengan psi tu berbeza, tetapi nilai dia sama. Nilai HF0 sama dengan psi, dan psi ni kita sebut dia sebagai work function ataupun fungsi kerja. Work function. Okey, dan kita dapati work function ni ialah satu nilai tenaga yang diperlukan untuk elektron tu keluar, escape daripada metal tu. Okey, dan cerapan yang keempat yang juga penting tentang prinsip pengkuantuman ni ialah elektron ni dia tak tunggu masa lah. Bila sampai je cahaya dia terus keluar. Okey, dia tak tunggu dah. Dia terus keluar. Dia tak ada tunggu. Okey, tunggulah sampai tenaga cukup baru dia keluar. Tak, itu ialah apa yang kita fikirkan dari segi klasikal fizik klasik. Mana okey, kalau dah cukup tenaga, dah ada tenaga, baru kita keluar daripada logam tu. Tak, bukan macam tu. Dia ialah sekali datang terus keluar elektron tu. So itu ya apa yang berlaku dalam cerapan fotoelektrik ini.
Okey. Dan kita boleh juga kita boleh sebenarnya penjelasan awal juga kita boleh dapati bahawa untuk potasium ni nombor atomnya 19. Untuk kuprum ni nombor atomnya 29. Maksudnya kat sini ada 19 proton. Kat sini ada 29 proton. Jadi logam berbeza ni ada nilai protonnya berbeza. Ini kita boleh bayangkan bahawa ada 29 elektron jugalah kat sini kan. Kat sini ada 19 elektron. Dan adalah sukar untuk elektron keluar daripada kuprum sebab proton dia ada banyak. Kan? Jadi satu elektron sukar untuk keluar daripada copper ni berbanding dengan potasium sebab nilai proton lagi banyak kan. Jadi sukarlah satu nak keluar. Jadi kat sini kita boleh bayangkan bahawa kalau logam yang mempunyai proton yang lebih besar, elektron lagi sukar nak keluar. Okey, kat situ ada kaitan dia dengan work function. Okey, jadi work function besar untuk logam yang mempunyai nombor atom yang lebih besar. Sebab proton mengikat kuat elektron, ada banyak proton. Kan, jadi satu elektron susahlah nak lawan banyak proton kan. Macam tu. Okey, so daripada dapatan-dapatan ni, which is yang nombor 4 tu lah yang paling bagi saya rasa nombor 4 tu paling ketara lah. Di mana macam mana nak jelaskan fenomena ini. Okay, di mana elektron ni keluar immediately sekiranya cahaya tu besar daripada F0. Okey, jadi Einstein pun mencadangkan tentang foton mencadangkan konsep foton sebagai zarah tenaga. Okey, jadi konsep foton ni dia kata untuk setiap foton in monochromatic light, so dalam cahaya monokromatik dia membawa tenaga yang sama kepada elektron. Jadi maknanya kalau cahaya tu mempunyai frekuensi F, kan kalau ada dua cahaya, frekuensi dia F, jadi tenaga dia ialah sama dengan HF. Okey, satu. Okey, kalau cahaya tu dia frekuensi dia F2, kan, maknanya F2 tu maksudnya satu cahaya yang mempunyai satu panjang gelombang, which is kalau panjang gelombang dia sama, frekuensi dia sama lah kan. So tenaga dia F2. Maknanya setiap cahaya pada frekuensi tertentu dia membawa foton pada frekuensi itu, dan foton-foton itu mempunyai jumlah tenaga yang sama. Okey. Jadi kemudian idea dia kata tenaga yang terlibat dalam fotoelektrik ni digunakan untuk membawa elektron itu dalam logam untuk dibawa ke permukaan. Kemudian kalau tenaga tu cukup untuk dia keluar, dia akan keluar. Kemudian elektron tu akan keluar dengan, kalau ada lagi tenaga lebih tu ialah dalam bentuk tenaga kinetik. Okey. Kalau tenaga tu tak cukup untuk elektron tu keluar, maka elektron tu takkan keluar lah. Jadi di situ kita boleh buat persamaan tenaga di mana cahaya yang datang, kalau dia mempunyai tenaga dia adalah frekuensi F, maka tenaga dia bersamaan dengan HF. Okay, which is ini sebenarnya ialah daripada persamaan yang sebelum ni. Yang ini kan, kita hanya bawakan ini ke kanan. Okay, bawakan ini ke kanan dan kita dapat kinetic maksimum campur dengan fungsi kerja sama dengan tenaga foton yang kita terima. Okey, jadi frekuensi tu tadi kalau elektron terima tenaga daripada cahaya itu tadi, dan tenaga itu akan digunakan untuk melepaskan diri elektron tu daripada logam, dan tenaga yang selebihnya itu akan disimpan juga dalam bentuk tenaga kinetik. Tapi tenaga kinetik. So dia akan dijelmakan dalam bentuk tenaga kinetik, di mana tenaga kinetik ni bermaksud elektron tu bergerak. Kan? Elektron bergerak dengan velocity yang tertentu. Okey, jadi inilah kita dapat persamaan HF sama dengan fungsi kerja campur dengan setengah mb kuasa 2. Alright, jadi kita boleh bayangkan bahawa macam mana kita nak bayangkannya dari segi fizik klasik dan juga fizik moden. Jadi kalau dalam fizik klasik kita anggap cahaya itu membawa tenaga.
Okey, dia membuat tenaga. Kalau ikut logik biasanya kita kata kalau cahaya itu ialah macam air ni, okay, dia akan simpan lah, air tu akan dituangkan ke dalam elektron ni macam ruang kosong tenaga kan. Maknanya elektron tu menerima tenaga dalam jumlah yang tertentu. Okay, kalau kita tuang tenaga, which is tenaga tu dalam bentuk cahaya tadi tu, bila cahaya datang kan macam menyinari logam, maka cahaya itu dalam bentuk tenaga tu akan memenuhi lah kan secara seragam lah kan. Okay, dia tunggu dulu. Okay, sampai penuh. Selagi tak penuh, dia tak boleh keluar. Okay, so dah penuh, barulah elektron ni keluar beramai-ramai. Yang penuh apa? Penuh tenaga. So kalau tenaga tu penuh, barulah dia keluar. Kan, kalau kita ikut kepada logik akal kita lah. Tetapi itu tidak berlaku sebab fotoelektrik ni, efek ni dia berlaku walaupun pada tenaga rendah pun dia boleh berlaku. Dan dia berlaku secara serta-merta. Dia tak tunggu. Fotoelektrik tak tunggu sampai penuh baru dia keluar. Fotoelektrik ialah bila cahaya datang dia terus keluar. Dengan syarat elektron tu, cahaya tu lebih frekuensi daripada frekuensi ambang. Jadi kita ada alternatif, penjelasan alternatif menggunakan konsep foton. Okay, kita boleh bayangkan ini ialah foton. Kita bayangkan ini adalah foton F1, ini F2. Dan F1 ni foton dia mempunyai frekuensi dia lebih rendah daripada F0, lebih kecil daripada F2. Okay, jadi menurut kata Einstein ni, F ni menunjukkan dia punya tenaga kan, which is HF. Okay, jadi kita bayangkan bahawa F1 ni ialah tenaga yang paling kecil, paket tenaga yang paling kecil, paket tenaga yang just nice dengan amount yang boleh diterima oleh elektron ataupun yang lebih besar. Okay, so apabila foton yang kecil masuk ke dalam ni kan, kita masuk dalam tu, katalah warna merah tadi kan. Okay, so elektron tu tak boleh keluar sebab tenaga dia tak cukup kan, tenaga tak cukup. Tapi kalau dia ialah just nice, dia punya amount of energy tu, which is HF0, just nice, okay, just nice, so dia dah boleh dia dah akan just nak escape. So this is called nilai ambang. Dan sekiranya dia punya foton tu besar tenaga dia kan, dan masuk kat dalam ni, so kita dapati bahawa dia akan full, perut dia penuh dengan tenaga dan dia akan ada lebih excess energy. Jadi dia akan ada excess energy, so dia keluar kan dengan excess energy. Excess energy tu dalam bentuk kinetic energy. Jadi dan benda tu berlaku secara immediately. Kan cahaya datang, pop, penuh, keluar. Pop, penuh, keluar. Pop, penuh, keluar. Jadi kat situ yang beza dia dengan classical physics. Kan dalam model physics ni, quantum physics ni, dia terima cukup, pop terus. Terima pop, ini seorang satu-satu elektron keluar, pop. Sama ada kecil, kalau kecil dia hanya just enough, tapi kalau kecil sangat tak boleh keluar. Okay, so itu ialah konsep foton di situ. Alright, so okay, ini ialah penjelasan tentang apa yang berlaku tadi kan. Okay, kita boleh tengok bahawa cahaya yang masuk digunakan sebahagiannya untuk keluarkan dia daripada metal, dan selebihnya dia dalam bentuk kinetic energy. Jadi kalau lagi besarlah tenaga yang terima, tapi perut dia kecil je, perut dia memang ada nilai dia kan. Jadi dia boleh menggunakan amount of energy tu untuk melepaskan diri dia daripada permukaan. Selebihnya dia akan dalam bentuk kinetic energy. Okay, jadi kita tengok kepada contoh kat sini, basic photoelectric calculation. Okay, apabila cahaya, kita kena lukis lah kan. Saya suka lukis, kita kena lukiskan situasi. Bukan kita kalut nak cari formula, kita fahamkan dulu dia punya situasi dulu. Okay, so light, so frekuensi dia 9,10 kuasa 14 Hz is incident on sodium surface plate. Voltage dia ialah 1.4. Okay, maknanya saya modify lah dulu sikit macam okay, gini. So ini ialah plate. Okay, lepas tu dia kata dia kenakan voltan dia tu ialah 1.4 volt. Okay, just sufficient. Just sufficient ni ialah satu clue. Just sufficient to stop. Bermaksud ini ialah V0.
emitted by sodium from reaching the opposite charge plate. So this is negative and this is sodium. Sodium ialah natrium. Okay, so find the amount of work that must be done on electron for escape from sodium. So amount of work ni ialah fungsi kerja. Nak cari yang ni. Okay, jadi kita boleh buat tenaga yang masuk diperlukan untuk mengatasi fungsi kerja dan selebihnya menjadi tenaga kinetik. Jadi kita buat persamaan tu, kita cerita juga. Okay, cerita tenaga masuk diperlukan untuk melepaskan diri daripada logam dan juga selebihnya digunakan dalam bentuk kinetic energy, laju. Jadi dekat sini kita dapati sebenarnya apa benda nama tu? Kinetic energy ni bersamaan dengan kan E V naught. Okey. Alright. Okey, target kita kita nak cari ni kan. Jadi kita guna ni sama dengan HF tolak EV naught. Okey, sebab kita tak ada maklumat tentang dia punya velocity maksimum. So that's why kita tak boleh dalam eksperimen, kita memang tak boleh ukur pun halaju maksimum ni. Tapi kita boleh ukur dia melalui pengukuran keupayaan penghenti ni. Okey, jadi kita masukkan nilai, masukkanlah nilai Planck constant ni. Okey, dan kita masukkan nilai frekuensi cahaya itu tadi 10 kuasa 14 tolak nilai elektron, kan, elektron charge, dan juga keupayaan penghenti itu ialah 1.4 volt. Okey, dan kita akan dapat dia bersamaan dengan 3.7 darab 10 kuasa negatif 19. Apa unit dia? Okey, dalam ini ialah semua persamaan ini semua tenaga. Tenaga joule. So dia semua tenaga dan masih unit dia sama. Dia ialah dalam joule, dan kalau kita convert kepada elektron volt di mana kita bagikan dengan elektron charge, kita akan dapat 2.3 elektron volt. So ini ialah work function untuk sodium. Okay, untuk natrium ni. Okay, soalan berikutnya, apakah threshold frequency for sodium? Okay, threshold frequency for sodium. Okay, so daripada persamaan yang sebelum ini, kita boleh recall balik, kita dapati bahawa work function ni bersamaan dengan nilai ambang just enough. Okay, dalam story kita pun tadi kat sini, just enough untuk dia keluar daripada metal tu. Jadi kita buat persamaan ini bersamaan dengan hash F0. Okay, jadi kita ini ialah target kita. Jadi oleh sebab daripada nilai tadi kita boleh kira lah. Okay, tapi dalam persamaan ni kita kena hati-hati juga. Kita jangan ambil yang ni. Kita ambil yang SI unit. Senang dalam calculation kita biarkan dia dalam SI unit is much better untuk memastikan keseragaman unit. Okay, darabkan dengan nilai H tu, Planck constant kan, dan F0 ialah apa yang kita nak cari. Jadi frekuensi ambang dia ialah 5.6 darab 10 kuasa 14 Hz. Okay, saya nak tambah soalan. F0 5.6 kali 10 kuasa 14 Hz ni corresponds to lambda berapa? Apakah panjang gelombang dia? Okay, jadi untuk mengiranya kita gunakan persamaan untuk gelombang ialah V sama dengan F lambda, kan? Jadi dalam vacuum, gelombang cahaya dalam vacuum which is C 10 kuasa 8 bersamaan dengan 5.6 darab 10 kuasa 14, dan kita cari dia punya panjang gelombang cahaya tu kan. Jadi 3 kuasa 8 bahagikan dengan 5.6 kuasa 14, saya dapat 537 lah nanometer. 537 nanometer ni ialah color green, terserah saya lah, warna hijau. Jadi cahaya warna hijau boleh mengeluarkan elektron daripada sodium. Okay, ni warna green kan. Okay, soalan selanjutnya, red dengan blue, yang mana akan mengeluarkan elektron daripada sodium ni? Okay, so red ni about 400. Salah. Red ni ialah 700 nanometer.
blue ialah about 400 nanometer. Mana yang akan mengeluarkan elektron daripada sodium? Okey, jadi kita tengok frekuensi mana yang lebih tinggi. Frekuensi biru yang lebih tinggi, kan, dan punya lambda lebih kecil. Jadi warna merah tidak akan mengeluarkan elektron daripada sodium, tetapi warna biru boleh, sebab biru ni dia punya frekuensi dia lebih tinggi daripada frekuensi hijau. Okey, itu saja. Nanti kita sambung lagi untuk topik yang subtopik berikutnya.